Bayangkan, di satu rumah, nasi dibuang sebab tak lalu. Di rumah lain, nasi ditunggu sebab tak cukup. Kita bukan negara miskin makanan, cuma kita kaya tabiat membazir. Persoalannya, adakah kita sedar? Malaysia digesa mengambil tindakan tegas dan segera bagi menangani krisis sisa makanan yang semakin membimbangkan, termasuk mempertimbangkan pengenalan Akta Pengurangan Sisa Makanan. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamatan Seri Lam Tai berkata, Malaysia antara penyumbang terbesar sisa makanan di rantau ini, dengan kira-kira 16,688 tan makanan dibazirkan setiap hari, jumlah yang mampu memberi makan kepada jutaan orang. Menurut beliau, pembaziran itu melibatkan makanan yang masih boleh dimakan namun dibuang oleh isi rumah, restoran, pasaraya dan pengeluar makanan. Malah hampir 60% sisa makanan sebenarnya boleh dielakkan jika diurus dengan baik. Lam Tai menegaskan isu sisa makanan bukan sekadar persoalan moral tetapi krisis alam sekitar dan ekonomi, kerana pembaziran makanan turut membazirkan sumber seperti air, tenaga dan tanah. Sehubungan itu, beliau menggesa perundangan yang menetapkan sasaran pengurangan sisa, mewajibkan pelaporan perniagaan serta menggalakkan pendermaan dan ketersembunyian makanan selaras dengan sasaran pembangunan mapan menjelang 2030. Langkah ini disifatkan penting bagi mewujudkan Malaysia yang lebih mampan dan saksama. 17,000 tan sehari. Kita bukan tak lapar, kita terlebih. Ke pasar pagi mencari lauk. Balik petang perut lapar. Bukan rezeki yang kurang masuk, tapi nafsu makan yang selalu lewat sedar. Malaysia ni negara makanan. Kita bangga dengan nasi lemak, rendang, roti canai, char kway teow. Tapi dalam kebanggaan itu, tersembunyi satu tabiat yang kita jarang nak pandang. Kita buang makanan terlalu mudah. Bayangkan, 17,000 tan makanan dibazirkan setiap hari. Bukan setahun, bukan sebulan, setiap hari. Angka ni bukan kecil, tapi kita layan dia macam sisa nasi kering di hujung pinggan. Pertama, budaya makan kita memang murah hati tapi kadang-kadang terlajak. Kita diajar, ambil banyak tak apa, nanti kita boleh makan. Akhirnya pinggan jadi gunung, tapi perut cuma bukit. Kita lupa, makanan bukan ukuran status atau selera mata. Ia keperluan, bukan pameran. Kedua, konsep buffet dan makan sepuas hati juga menyumbang kepada pembaziran. Bila makanan nampak tak habis-habis, kita rasa tak rugi untuk tinggalkan. Kita bayar untuk masuk, bukan untuk menghargai. Akhirnya, rezeki yang sepatutnya cukup untuk ramai orang berakhir dalam plastik hitam. Ketiga, di rumah pula pembaziran berlaku secara senyap. Beli barang dapur banyak-banyak sebab takut tak cukup. Masuk peti ais, lupa. Seminggu kemudian kita jumpa lauk dengan tarikh luput yang dah jadi sejarah. Bukan sebab kita jahat, tapi sebab kita tak biasa merancang. Keempat, pembaziran makanan juga berkait dengan sikap kita terhadap nilai rezeki. Bila semuanya mudah didapati, kita jadi kurang menghargai. Kita lupa ada orang yang kerja keras untuk hasilkan sebutir beras. Kita lupa ada tangan yang luka, belakang yang bongkok, hanya untuk makanan sampai ke pinggan kita. Kelima, isu ini bukan sekadar moral, ia isu alam sekitar. Makanan yang dibuang akan jadi sisa, menghasilkan gas yang merosakkan bumi. Kita fikir kita buang makanan, tapi sebenarnya kita juga buang masa depan. Keenam, yang paling menyentuh, ketika kita buang makanan kerana tak lalu, ada keluarga lain yang sedang berkira, cukup ke nasi ini sampai malam. Perbezaan ini bukan untuk memalukan sesiapa, tapi untuk menyedarkan kita bahawa rezeki bukan milik mutlak kita seorang. Ketujuh, pembaziran makanan juga berpunca daripada budaya tak habis tak apa, janji murah. Kita jarang rasa bersalah bila harga makanan rendah. RM5 tak habis kita anggap kecil. Tapi bila RM5 itu didarab dengan berjuta orang, ia jadi angka yang menakutkan. Masalahnya bukan nilai wang, tapi nilai sikap. Kelapan, kita juga terlalu cepat menilai makanan dengan mata. Sedikit berubah rupa, terus dianggap rosak. Sayur layu sikit, buah ada bintik, roti keras sedikit, terus masuk tong sampah.
Padahal kebanyakannya masih boleh dimakan. Kita lupa, makanan tak perlu cantik untuk jadi rezeki. Kesembilan, media sosial turut menyumbang secara senyap. Demi gambar cantik, kita pesan lebih. Demi konten, makanan jadi prop. Lepas rakam, tinggal. Kita kejar like, tapi lupa nilai sebenar di depan mata. Makanan yang sepatutnya dinikmati, bertukar jadi alat tontonan. Kesepuluh, generasi sekarang juga makin jauh daripada proses menghasilkan makanan. Kita nampak makanan terus siap, tak nampak peluh di ladang, tak dengar bunyi cangkul, tak rasa panas dapur. Bila proses tak difahami, penghargaan pun makin pudar. Kesebelas, pembaziran makanan sebenarnya cerminan cara kita melihat hidup. Terlalu cepat, terlalu banyak, terlalu takut kekurangan. Kita ambil lebih kerana bimbang esok tak ada. Padahal bila kita belajar cukup hari ini, esok biasanya tetap ada. Ke-12, isu ini juga peluang untuk berubah. Tak perlu tunggu kempen besar. Perubahan bermula dari pinggan sendiri. Ambil sikit dulu, kalau lapar tambah. Simpan elok. Kongsi bila berlebihan. Perkara kecil, tapi kesannya besar. Kita tak bazir sebab kita jahat. Kita bazir sebab kita lupa. Fakta menarik. Rakyat Malaysia bazirkan 17,000 tan sisa makanan. Fakta pertama yang ramai terkejut. 17,000 tan sehari bersamaan jutaan pinggan makanan. Kalau dikumpulkan, ia boleh memberi makan berjuta orang. Tapi makanan itu tak sampai ke mulut sesiapa. Ia sampai ke tapak pelupusan. Kita bukan negara kekurangan makanan. Kita negara terlebih buang. Fakta kedua, pembaziran paling besar datang dari isi rumah, bukan hotel mewah semata-mata. Di dapur sendiri, kita beli lebih sebab takut tak cukup. Masak lebih sebab takut orang kata kedekut. Akhirnya, lebihan itu jadi nanti, dan nanti selalunya berakhir di tong sampah. Fakta ketiga, sisa makanan menyumbang besar kepada masalah alam sekitar. Bila makanan reput di tapak pelupusan, ia hasilkan gas metana. Gas yang lebih kuat daripada karbon dioksida. Maksudnya, bila kita buang nasi, kita bukan saja buang rezeki, tapi kita tambah beban bumi. Fakta keempat, makanan paling banyak dibazirkan ialah nasi dan lauk harian, bukan makanan pelik-pelik. Nasi putih, nasi lemak, lauk campur, makanan yang kita makan setiap hari. Ironinya, makanan paling dekat dengan hidup kita juga paling banyak kita sia-siakan. Fakta kelima, pembaziran ni banyak berpunca daripada tabiat kecil yang kita anggap remeh. Ambil lebih sikit, tinggal lebih sikit. Tapi bila lebih sikit itu berlaku di jutaan rumah, jadilah 17,000 tan. Masalah besar selalunya lahir daripada perkara kecil yang diulang tanpa sedar. Fakta keenam yang paling pedih, pembaziran berlaku serentak dengan kelaparan. Dalam negara yang sama, ada orang buang sebab tak lalu. Ada orang ikat perut sebab tak cukup. Jurang ni bukan sebab makanan tak ada, tapi sebab makanan tak sampai. Kenapa sampah-sampah yang banyak ni kita tak tanam je semua? Sebenarnya, tanam sampah akan banyak timbulkan masalah. Yang pertama, banyak sampah, terutamanya plastik, ambil masa ratusan hingga ribuan tahun untuk rebut. Bila kita tanam, dia tak hilang. Cuma ia hanya akan disorokkan je dalam tanah. Yang kedua, sampah yang ditanam tu akan menjadi cecair toksik yang dipanggil sebagai leachate. Cecair ni boleh meresap ke dalam tanah dan cemarkan air bawah tanah, iaitu sumber air minum kita sendiri. Yang ketiga, bila sampah organik ni mereput, dia akan menghasilkan gas metan. Gas ni lagi teruk daripada gas karbon dioksida sebab ia akan mempercepatkan lagi global warming. Yang keempat, tapak pelupusan sampah ni akan ambil banyak ruang. Dekat bandar besar, contohnya lah macam KL, ruang akan makin sempit. Jadi mana lagi nak letak semua sampah kita? Yang kelima, tapak pelupusan tu sendiri boleh menjadi sumber besar untuk pencemaran udara. Jadi apa alternatifnya? Kita boleh ambil contoh macam Sweden. Hanya sekitar 1% sampah diorang akan end up dekat tapak pelupusan ataupun landfill. 47% akan dikita semula dan 52% akan dibakar untuk menghasilkan tenaga. Bukan pembakaran secara terbuka, ini pembakaran terkawal. Kesimpulannya, isu 17,000 tan sisa makanan sehari bukan cerita angka semata-mata. Ia cerita tentang sikap, tabiat dan kesedaran. Kita tak perlu jadi sempurna. Cukup jadi lebih bertanggungjawab.
Sebab setiap kali kita habiskan makanan, kita bukan saja kenyang, kita sedang menghormati rezeki, manusia dan masa depan. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Nasi di periuk macam tak cukup. Bukan salah si periuk ataupun si api. Bila kita dah belajar rasa cukup, rezeki pun tahu ke mana nak pergi.